Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah. Hari ini saya akan ceritakan pendekatan organisasi metafora melalui kajian penjara. Okey, terdapat 3 bahagian penjara yang saya akan ceritakan. Yang pertama ialah penjara sebagai mesin. Yang kedua, penjara sebagai kurungan jiwa. Dan yang ketiga adalah penjara sebagai fluks dan transformasi. Okey, seterusnya kita masuk kepada penjara sebagai mesin, di mana metafora mesin menganggap kewujudan kiasan bagi satu set bahagian yang jelas dan tersusun yang berfungsi untuk memastikan hubungan dan hasil yang produktif. Kejayaan daripada hubungan dan hasil ini boleh dijangka, diubah suai dan dikekalkan atau dimaksimalkan melalui prinsip. Gambaran tentang cara yang boleh dilakukan oleh penjara mengekalkan ketenteraman dan juga suasana yang ketiadaannya mungkin menjadi huru-hara. Rangka kerja mesin Morgan ni dia telah menawarkan kita perspektif unik untuk dia mentafsirkan dan menilaikan kecekapan relatif kemudahan pembetulan zaman moden. Selain itu, ia juga berpotensi untuk memastikan operasi penjara ni juga berjalan dengan lancar, selamat dan berkesan dan bahagian-bahagian yang membentuk institusi itu sendiri. Okey, seterusnya kita masuk kepada penjara sebagai kurungan jiwa, di mana Morgan ni telah berpendapat bahawa terdapat 2 aspek penting untuk metafora kurungan jiwa, di mana satu dikaitkan dengan tidak sedarkan diri dan juga satu lagi adalah untuk menangani peranan ideologi. Ilustrasi yang sangat baik tentang perkara ini tentang daripada Plato Republik dalam buku yang ke-7. Plato ni dia telah memberikan kita gambaran daripada jiwa kolektif dalam penjara. Okey, sebagai contoh adalah sekumpulan yang dirantai dalam gua bawah tanah sedemikian rupa sehingga mereka tidak boleh bergerak. Okey, mereka ni terpaksa mengenali realiti sahaja seperti tentera di dalam gua di hadapan mereka. Dinding ni dia boleh diterangi oleh api sehingga bayang-bayang angka dan objek di luar gua ni muncul di dinding. Oleh itu, individu ni juga dia terkurung mentafsir bayang-bayang sebagai realiti, menanam dan membincangkan dan menyamakan bunyi kepada pergerakan di dinding. Realiti bagi banduan ditakrifkan oleh bayang-bayang kerana kesusahan mereka menyakat mereka kepada pengenalan sedemikian. Di sini kita dapat lihat bahawa panduan yang mementingkan diri sendiri sering mencetuskan insiden yang mengakibatkan keganasan sekaligus mengesahkan stereotip di mata mereka sendiri dan banduan lain. Okey, banduan ni dia selalunya mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang sistem keadilan jenayah sama ada secara langsung ataupun tidak melalui persekitaran di mana mereka wujud sebelum dipenjarakan. Okey, sebagai manusia, kita ni digalakkan dan diajar untuk mengekalkan sikap dan prasangka terhadap banduan dan populasi jenayah. Sikap-sikap ini adalah ia boleh dikatakan terkandung dalam jiwa kolektif negara kita. Okey, kita masuk pula kepada penjara sebagai fluks dan juga transformasi, di mana metafora fluks ni dan transformasi mengajak kita untuk mempertimbangkan organisasi kerana ia wujud dalam keadaan yang berterusan, merangkumi pemalas serta perubahan. Morgan ni dia telah meneroka beberapa ciri yang berkaitan dengan sains tentang teori huru-hara. Okey, kat sini kita boleh lihat analisis Arico. Dia telah menyatakan tentang warga psikotri dan jenayah ataupun sivil ni kurungan menunjukkan tahap persamaan dengan dinamik tingkah laku penjara dan juga amalan. Okey, kita boleh tahu di dalam penjara ni ketidakpastian mungkin wujud dalam kalangan banduan, iaitu seperti rusuhan, penyelesaian banduan kepada pemenjaraan, keganasan dan juga ekonomi bawah tanah. Okey, kesimpulannya adalah analisis metafora tingkah laku penjara ni dia telah menghasilkan satu siri prisma yang berbeza melalui untuk membaca tingkah laku dan amalan organisasi dengan lebih baik. Okey, 8 metafora yang telah digariskan oleh Morgan sama sekali tidak lengkap walau bagaimanapun. Mereka ni telah menyediakan asas yang kukuh untuk menilai organisasi. Objektif utama kajian ini adalah untuk memastikan sama ada boleh atau tidak analisis
metafora ni digunakan untuk penjara. Okey, setiap satu daripada 8 metafora telah memberikan pandangan yang berguna tentang tingkah laku sistem yang kompleks ini. Sekian, terima kasih.